Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa inna asdaqal kitabullah wa khairu hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Jadi marilah sama-sama kita i'tikaf di dalam surau masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala kepada kita semua. Yang dirahmati Tuan Nazir, Imam, Ustaz, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita sama-sama lagi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mengimarahkan masjid ini. Dan tidak melampau kalau kita sebut bahawa Allah memilih kita sebagai saki-baki hamba-hambanya di akhir zaman untuk memenuhi masjid ini. Sebab Nabi kata al-Islamu gharib summa ya'udu gharibu kama ja'ah. Nabi kata Islam ni dia bermula dengan gharib. Gharib ni maksudnya dagang. Dagang sikit. Lepas tu dia berkembang. Summa ya'udu gharibu kama ja'ah. Kemudian dia akan kembali sedikit sebagaimana mula-mula dia datang. Jadi Islam ni bermula dengan Nabi sendiri. Lepas tu Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid. Lepas tu keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, baru umum. Lepas tu semakin ramai, kemudian dia akan kembali. Bila ramai-ramai itu kembali, umat ramai tapi kembali. Maksudnya orang yang beramal, orang yang mengetahui tentang Islam ni dia semakin sikit sehingga akhir zaman. Dan dalam banyak-banyak tu Allah memilih kita. Jadi sangat-sangat bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pemilihan itu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung lagi pengajian ilmu kita yang mana malam ni tajuk dia perkembangan ilmu aqaid ataupun ilmu akidah. Yang saya baca kitab Asas Akidah Islam yang dikarang oleh Ustaz Abdul Aziz Umar Ahmad nama dia. Cuma sebelum tunya beriman ni, keimanan yang ada dalam hati kita ni adalah semata-mata pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman ni atas pilihan Allah. Allah yang memberi taufik dan hidayah kepada kita, maka kita pun beriman dah. Dan iman ni dia tidak akan diberi malaikat orang yang Allah kehendaki. Sebagaimana kita baca kisah Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi. Dia tidak beriman kepada Allah sehingga akhir hayatnya. Sedangkan orang yang berada di sisi dia itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, iaitu Nabi Muhammad sendiri. Pujuk macam mana pun, sekiranya Allah tidak memberi keimanan, maka dia tidak akan dapat iman itu. Itu mahalnya iman. Begitu juga taufik untuk datang belajar ni daripada Allah. Kita jangan ingat aku datang belajar ni boring duduk kat rumah. Itu tak betul. Sebenarnya taufik ni pergerakan kita daripada hidayah. Hidayah, semua orang dapat hidayah sebenarnya.
Orang Islam semua ada hidayah daripada Allah. Dia tahu buat ni dapat pahala, buat ni tak dapat dosa dan sebagainya. Cuma untuk menggerak buat, untuk menggerak datang ke masjid, untuk menggerak datang ke surau tu, itu dia panggil hidayah, taufik. Itu daripada Allah. Tidak semua orang yang diberi hidayah itu Allah beri taufik pada dia. Hanya orang pilihan Allah diberi taufik. Jadi kita alhamdulillah Allah memberi hidayah dan taufiknya untuk kita sama-sama belajar ilmu ini. Itu konsep yang pertama. Yang keduanya, kita kena ingat ibadat yang kita buat itu bukan tukaran syurga. Bukan syurga. Kita sembahyang, kita kata aku sembahyang ni mesti masuk syurga. Tak. Semua ibadat banyak macam mana sekalipun bukan tukaran syurga. Sebab syurga-syurga ni, kita masuk ke dalam syurga adalah semata-mata rahmat daripada Allah. Lepas tu kita kata macam mana? Tak payah buat ibadat. Itu salah. Untuk dapat rahmat ialah dengan ibadat. Itu dia. Jadi untuk rahmat untuk masuk syurga tu ialah dengan menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep ataupun di antara matlamat kita buat ibadat untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 278. Maksudnya sesungguhnya orang yang beriman dan mereka yang berhijrah daripada kota Madinah ke kota Mekah, daripada kota Mekah ke kota Madinah, wa yujahiduna fi sabilillah, dan para sahabat Nabi yang berjihad pada jalan Allah, mereka lah yarjuna rahmatullah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Harap ni rahmat, masuk rahmat sini syurga. Syurga Allah. Sebab itulah bila kita buat ibadat, kita kena ingat kita buat ibadat ni kerana Allah, bukan kerana kita, bukan kerana syurga, bukan kerana benda lain, ataupun bukan kerana puji orang, tak. Itu kerana Allah. Itu paling penting. Adapun syurga itu Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Itu kena pegangan kita yang sebetulnya. Jadi perkembangan ilmu akidah ini sangat penting. Sangat penting kita belajar ilmu ni. Sebab apa? Sebab penuh saya pergi kat surau-surau dan sebagainya. Ada di antara pengkuliah ada kata sifat 20 tak ada zaman Nabi, buat apa kita mengaji? Zaman Nabi tak ada sifat 20. Itu orang yang tidak memahami perkembangan ilmu akidah, memang dia akan cakap macam tu. Dia kata kita faham Al-Quran dengan kita faham Allah, nak kenal Allah dengan Quran dah, dia cukup dah. Itu orang yang tidak memahami perkembangan ilmu akidah. Kita akan faham. Kita akan faham. Sebab zaman Nabi ni, cuba sebut ilmu apa yang ada? Ilmu tafsir tak ada. Sebab Nabi sendiri yang menerangkan. Ilmu fiqh pun tidak ada. Sebab Nabi sendiri yang akan menerang. Apa yang berlaku, para sahabat terus berjumpa dengan Nabi, Nabi terus terangkan. Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi tengok para sahabat tengok Nabi sendiri pun dia faham dah. Oh, ini akhlak Nabi. Ini tasawuf, ilmu tasawuf, ilmu akhlak ataupun ilmu adab. Itu kita kena faham. Ilmu ni, ilmu fiqh, tafsir dan sebagainya, dia keluarnya ilmu ni selepas Nabi wafat. Dan selepas para sahabat wafat, maka keluarlah ilmu-ilmu tauhid, fiqh dan sebagainya.
Jadi yang pertama sekali, ilmu akidah. Ini kita khusus untuk ilmu pengajian akidah di zaman Rasulullah, iaitu bermula tahun 622 hingga 632 Masehi. Selepas Nabi dilantik menjadi Nabi ketika berumur 40 tahun. Apakah perkembangan akidah pada masa itu? Dia kata kepercayaan umat Islam di zaman Rasulullah ketika itu sangatlah kuat dan teguh, hanya dengan beberapa ayat daripada Al-Quran seperti surah Al-Ikhlas mereka sudah faham. Sebab orang-orang Arab ni zaman Nabi, mereka adalah Quraisy. Dan orang-orang jahiliah pada zaman Nabi ni, mereka dipanggil Ashabut Ta'liq. Ashabut Ta'liq ni mereka syair-syair mereka digantung di Kaabah, di tepi-tepi Kaabah tu. Sekarang ni ada ayat Quran di kelambu-kelambu Kaabah. Kalau zaman dulu, syair-syair yang masyhur di kalangan orang Quraisy, mereka disebut Ashabul Jahiliyah. Mereka orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Tetapi mereka bukan jahil dari sudut bahasa. Mereka jahil dari sudut kehidupan. Sehingga ada yang sembelih anak-anak perempuan, sehingga mereka minum arak dan sebagainya. Dari sudut tu mereka jahil. Tapi dari sudut bahasa, Ashabut Ta'liq, saya masuk pada zaman Nabi digantung di tepi-tepi empat penjuru Kaabah tu. Semuanya syair-syair jahiliah. Yang mana dalam syair tu bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa-bahasa yang original, bahasa Arab yang betul. Dan zaman Nabi, bahasa yang diguna, bahasa Arab mereka adalah bahasa Arab seperti Al-Quran yang kita baca. Kalau bahasa Arab zaman sekarang ni sudah bercampur dengan bahasa Arab. Ada yang bahasa Arab daripada Parsi. Kalau kita baca bahasa Melayu, Melayu India, Melayu Cina, lu talah datang lah. Dah campur dah. Kalau kita pergi ke Mesir, ke Mesir bahasa Arab dia lain, ke Saudi lain. Kalau bahasa Arab betul, kita nak suruh orang pergi, izhab, pergi. Tapi kalau bahasa Arab Mesir, Mekah ni, dia kata ruh ni halal, barra. Dia bukan bahasa Arab betul. Bahasa Arab dia panggil ami, lahjah ami. Macam Mesir, Mesir pun sama. Sehingga kan kita yang belajar bahasa Arab di Malaysia, pergi belajar sana, kena ambil kursus bahasa dia 3 bulan sekurang-kurangnya. Dia bahasa ami. Sedangkan zaman Nabi, mereka menggunakan bahasa Al-Quran. Sebagaimana yang kita baca Al-Quran, itulah bahasa Nabi. Jadi bahasa mereka tidak ada pencampuran. Jadi para sahabat Nabi ni, bila turun surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dia kata, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Sifat Allah. Allahu samad. Maksud as-samad ni, segala-galanya bergantung kepada Allah. Dia dah faham dah. Allahu samad, lam yalid. Sifat yang ketiga, surah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka para sahabat dah faham bahawa Allah ni tidak ada ibu dan tidak ada bapa. Walam yakul lahu, yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ni tidak sama dengan sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan sesuatu. Jadi apa yang kita gambar, apa yang kita fikir tu bukan Allah. Jadi macam mana? Sebab itulah kaedah pengajian ilmu akidah ni dia panggil ghairul idra. Kita tak dapat fikir tentang Allah, itulah kita kenal Allah. Tapi kalau kita boleh fikir, Allah ni dia besar-besar macam mana? Dia besar, besar sungguh dia. Itu memang kita tak kenal Allah tu. Kita dah jadikan besar tu Allah ni dengan sifat besar makhluk, maka kita tak kenal Allah. Tanya lah. Di samping saya mengajar apa, boleh tanya, tak apa. Akak tanya, kata ustaz saya tak faham. Sebab ilmu akidah ni dia jarang. Dulu saya pergi kursus kitab ni dengan Ustaz Ahmad Zaki, ramai dekat 40 orang. Ustaz Ahmad Zaki tanya berapa orang dalam ramai-ramai ni yang belajar kat surah ilmu akidah. Hanya lebih kurang 4 orang je yang belajar, yang mengajar ilmu akidah. Yang lain semua mengajar fiqh, hadis. Sebab ilmu akidah ni kita nak faham dia,
Dia perlu kepada masa. Saya dulu kadang-kadang bengong belajar ilmu akidah ni. Sebab dia kata, contohlah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah mencipta kamu dan apa yang kamu lakukan. Lepas tu kita buat dosa, Allah buat. Maknanya kita buat dosa, pergerakan kita buat dosa tu Allah. Ya Allah. Cuma pelik kita rasa. Tapi di situ dia ada, dalam pengajian ilmu akidah ni, dia ada kehendak. Kita ada kehendak Kau tak ada kehendak? Ada. Nak kaya lah, nak duit banyak, nak handsome, kalau boleh nak muda selama-lamanya. Yang tu. Allah pun ada kehendak juga. Macam mana kehendak kita dengan kehendak Allah? Itu kita kena faham. Dia kehendak kita adalah kehendak Allah. Kena faham. Kenapa terjadi kehendak ini? Sebab kehendak Allah. Tapi kenapa kita buat juga benda yang mungkar? Benda yang mungkar. Sebab ikhtiar kita, pilihan tu ada pada kita. Allah bagi pada kita. Itulah sebab kita masuk syurga atau masuk neraka. Pilihan tu ada pada kita. Sebab kita ada akal. Daripada akal tu lah kita pilih. Kita nak pergi surau ke tak nak pergi. Kita boleh fikir nak pergi. Tapi menggerak gitu dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, kita fikir nak pergi macam mana, tak akan datang ke masjid kita ni. Sebab Allah tak izin pergerakan dia. Kita fikir nak pergi tapi tak izin. Kita nak pergi kadang-kadang tersepak batu, jatuh, rebah, aksiden dan sebagainya. Tak boleh pergi juga sebab Allah tak izin. Itu peringkat yang dia panggil apa ni? Belajar bab iradat. Iradat ni kehendak Allah dan kehendak manusia. Kita kena faham tu. Tak apalah, yang tu kita tinggal dulu. Jadi pada zaman Nabi ni, para sahabat dia sudah faham dengan empat ayat daripada surah Al-Ikhlas, dia sudah faham tentang Allah. Bila zaman Nabi ni, para sahabat tak tanya Nabi pasal Allah. Okay. Bila berakhirnya zaman Nabi pada 632 Masihi. Saya tengok dalam kitab ni terus ni, tarikh yang dia buat ni. Pergi pula zaman Khulafa Ar-Rashidin, iaitu 4 orang khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Iaitu dia panggil Khulafa Ar-Rashidin. Jadi keadaan umat pada zaman 4 Khulafa Ar-Rashidin pun masih lagi mereka tidak menanya benda-benda yang pelik tentang Allah. Tu dia kata, memang tak ada sifat 20 zaman Nabi. Zaman sahabat pun mula ada lagi. Sebab tak ada orang tanya. Sebab para sahabat ni dia faham. Faham tentang Allah ni. Dia tahu, dia kenal Allah. Jadi dia tak tanya. Cuma timbul pada zaman sahabat ni, dia timbul sedikit khilaf. Khilaf ni maksudnya selisih pendapat lah. Khususnya pada apabila Nabi wafat, malam Isra' dan Mi'raj, para sahabat ni pergi jumpa dengan Aisyah dan pergi jumpa dengan Abu Bakar. Mereka kata, wahai Abu Bakar, Rasulullah jumpa Allah tu berdepan ke hijab? Hijab ni maksudnya Nabi tengok Allah ketika terima solat tu, betul-betul dia tengok ke berdepan tak ada hijab ataupun ada hijab? Maksudnya Nabi tak nampak Allah tapi dia terima macam tu je. Itu khilaf. Khilaf di kalangan sahabat. Tapi para sahabat ni dia jenis tak macam kita. Bila dia kata tak apalah, tengok kau tak ada masalah benda tu. Ada yang kata, saya lupa sebenarnya antara Aisyah ke Abu Bakar yang kata berdepan. Contohnya Abu Bakar kata tak berdepan, maksudnya dia hijab. Aisyah kata berdepan, maksudnya Nabi betul-betul berdepan dengan Allah terima solat tu. Itu khilaf macam tu. Itulah para sahabat. Tapi mereka tidak bising. Mereka tak apalah, mana-mana je lah. Tak menjadi perbahasan dan tidak bergaduh, tidak ada apa-apa. Itu zaman Khulafa Ar-Rashidin.
Jadi tidak ada keperluan ilmu ni pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah, sebab mereka boleh rujuk terus kepada Rasulullah. Pada zaman sahabat mereka masih faham lagi. Yang timbul perselisihan pendapat ataupun macam-macam kumpulan ialah selepas zaman Umayyah, iaitu pada tahun 661 hingga 750 Masihi, iaitu akidah di zaman Umayyah, iaitu apabila berlakunya pembunuhan ke atas Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana pembunuhan ni tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh politik. Politik ni politik pada zaman sahabat ketika tu, maka Sayyidina Uthman dibunuh. Sebab apa? Mengenai politik dan jawatan khalifah. Tetapi dia kata apabila berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman ketika itu, maka berlakulah perpecahan di kalangan para sahabat Nabi. Sebab itulah timbulnya golongan Syiah, golongan Khawarij. Dia benda-benda ni yang melibatkan politik ni, dia membawa kepada cabangan akidah yang baru, iaitu Syiah, timbul pada masa tu. Itu pada zaman kerajaan Umayyah. Dan yang paling besar sekali berlakunya pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan timbulnya ilmu akidah ini ialah pada zaman kerajaan Abbasiyah, iaitu pada tahun 750 hingga 1258 Masihi. Ketika itu orang ajam ni orang asing, mereka masuk Islam terlampau ramai. Dan ada di kalangan yang masuk agama Islam ni adalah di kalangan para pendeta agama Yahudi, pendeta agama Nasrani dan orang-orang Majusi. Jadi bila mereka masuk pada agama Islam, mereka tanya macam-macam para tabi'in tentang Allah. Bagaimanakah Allah? Sedangkan benda ni tidak berlaku pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi tidak berlaku. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ni, apabila peringkat pertama para sahabat pergi berjumpa dia, wahai Khalifatul Mukminin, kami ni nak kumpul Al-Quran sebab para hufaz ni ramai yang meninggal dunia. Kami nak kumpul dan kami nak bukukan Al-Quran. Abu Bakar tidak benarkan. Sayyidina Abu Bakar tidak benarkan. Sebab apa? Kata-kata dia kata, langit mana aku nak junjung, bumi mana aku nak pijak. Aku membuat satu perkara yang tidak dibuat oleh Rasulullah. Tapi apabila Sayyidina Abu Bakar wafat, meninggal dunia, Sayyidina Umar cuba nak buat, mengumpul Al-Quran. Tapi yang paling berjayanya berlaku pada zaman Khalifah Uthman. Itulah yang dipanggil Risam Uthmani tu. Yang semua Al-Quran sekarang semua Risam Uthmani. Di kota Madinah, di kota Mekah, dalam masjid kita pun sama. Dia tulis Risam Uthmani. Dia ada tanda-tanda dia. Sebenarnya kalau kita faham Al-Quran Risam Uthmani tu, kita tak payah belajar tajwid. Dia ada cara dia. Kalau baris macam ni, baca dengung. Kalau baris yang sama macam ni, tak payah dengung. Kalau yang ada tanda mati tu, tak payah dengung. Kalau tak ada tanda mati, dengung. Yang nun sakinah. Dia senang sebenarnya. Kalau kita tak belajar tajwid pun tahu. Dia panggil Risam Uthmani. Tulisan yang diasaskan oleh Sayyidina Uthman. Jadi begitulah di zaman Umayyah. Dan pada zaman kerajaan Abbasiyah, iaitu 750-1258 Masihi, dia kata ramai orang-orang Islam yang terdiri daripada kalangan orang-orang Yahudi, orang Nasara dan sebagainya, mereka mulai Islam dan mereka menanyai Allah kepada para tabi'in dan para tabi'in tentang Allah berbagai-bagai. Jadi dia dalam Islam ni setiap pertanyaan dia ada jawapan sebenarnya. Setiap pertanyaan dia ada jawapan. Ada setengah orang cakap tak payah tanyalah, tak boleh tanya tu macam tu. Tak, dia ada jawapan.
Jadi dia kata perkembangan ilmu akidah di zaman ini sangat pesat sekali. Pada zaman kerajaan Amasiyah, yang mana kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Islam bertambah banyak dan terus maju dalam berbagai-bagai bidang, sehingga kan universiti ditubuhkan fakulti Usuluddin. Asal dia Usuluddin. Jadi fakulti Usuluddin ni dia khusus membahaskan tentang 4 perkara yang macam minggu lepas. Pertama tentang Allah, yang kedua tentang Nabi, yang ketiga tentang Sam'iyah, yang keempat tentang tentang mumkinat, itu makhluk, dan seterusnya dia bahaskan tentang falsafah. Falsafah manusia, tentang ketuhanan. Itulah dalam fakulti Usuluddin di universiti Islam sekarang. Di mana-mana. Di di kuis kita pada fakulti. Di Azhar ada fakulti Usuluddin, fakulti Syariah dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu ni dia muncul selepas para sahabat wafat ataupun meninggal dunia. Maka timbullah ilmu ni. Pergi kepada ilmu sifat 20, ada ilmu yang tauhid 3 serangkai, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan sebagainya. Dan daripada kerajaan Abbasiyah juga lahirnya berbagai-bagai aliran ilmu akidah. Ilmu akidah di antara mazhab-mazhab yang timbul pada kerajaan Abbasiyah ialah mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah, mazhab Murji'ah, mazhab Mu'tazilah, mazhab Syiah. Syiah zaman Sayyidina Ali lagi. Ketika dia masalah pelantikan khalifah Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Masa tu lagi, zaman sahabat lagi lah. Syiah ni ia satu fahaman yang sangat lama. Zaman Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata haram, tidak boleh kita sembahyang di belakang golongan Rafidah. Rafidah ni Syiah Al-Qadha, macam di Iran. Haram. Bagi Imam Syafi'i, orang Syiah ni akidah mereka rosak. Akidah kita dalam khutbah selalu kan. Jauh daripada golongan sesat seperti Syiah. Dia benda ni dia tak akan rasa salah selagi kita tidak masuk dalam tu, tidak menjadi keimanan ataupun akidah. Saya ada seorang sahabat orang Syiah juga, dulu belajar sekali. Dia percaya Syiah ni, saya macam tak percaya. Hari tu bulan berapa ada yang Jabatan Agama Islam tangkap salah seorang, ada nama dia. Daripada saya belajar dulu dia Syiah sampai sekarang. Tapi tak boleh buat apa. Jadi seterusnya mazhab yang menjadi pegangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini adalah aliran-aliran mazhab. Lepas tu kita tanya pertanyaan, saya tolong tanya sendiri sebab tak ada pertanyaan. Boleh tak? Boleh tak kita nak ikut akidah Al-Quran, akidah ataupun nak mengenali Allah, nak mengenali Allah dengan Quran dan hadis je, dengan Quran dengan hadis je? Jawapannya boleh, tapi syarat kita ni satu kena jadi ulama. Jadi ulama, tak ada masalah. Baca qul huwallahu ahad kita dah faham. Tapi kalau orang tanya kita Allah melihat dengan apa? Itu pertanyaan-pertanyaan orang-orang zaman dulu. Sampai sekarang pun kalau kita tanya, kalau tak boleh jawab, maksudnya kita masih tak kenal Allah. Allah melihat pakai apa? Pakai apa tak boleh jawab. Allah kuasa dia macam mana? Dia buat bumi macam mana? Dia buat bumi pakai apa? Kuasa Allah. Allah Ta'ala kata innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun
fayakun. Jadi, jadilah. Itu kuasa Allah. Ya dengan apa? Itu kena belajar. Jadi tujuan kita tahu mazhab-mazhab ni, aliran mazhab-mazhab ni, supaya kehidupan kita tidak tersalah. Tidak tersalah. Okey, mazhab yang pertama, aliran akidah ni, mazhab Qadariyah. Mazhab ni dia muncul di kota Basrah pada suatu ketika dahulu. Munculnya mazhab ni disebabkan mereka membincangkan tentang qada dan qadar. Qada dan qadar ni adalah rukun iman yang ke-6. Kadang-kadang kita tak faham qada dan qadar ni, maka kita berserah kepada Allah gitu-gitu je. Pernah ditanya pada Sayyidina Umar ketika Ta'um berlaku di kota Madinah. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, kenapakah kita tidak kekal tinggal di Madinah? Bukankah ini takdir Allah? Kenapa kita lari kepada Syam? Di Syria dia lari. Jadi Sayyidina Umar kata, aku lari daripada satu qada yang tidak baik kepada satu qada yang baik. Maksudnya lepas daripada nyakit ta'un. Dia ada ikhtiar. Dalam qada Allah ni ada ikhtiar. Nabi kata, la yuradul qada illa bid-du'a. Allah ni dia tidak akan salah daripada qada dia. Maksudnya pasti berlaku kalau itu takdir dia, illa bid-du'a, melainkan dengan doa. Dengan doa tu dia boleh mengubah takdir. Selain doa, ikhtiar lah. Banyaklah ayat-ayatnya. Cuma Qadariyah ni, apa yang salah mazhab Qadariyah ni? Apa yang salah? Yang kadang-kadang kita pun sendiri aman. Dia kata manusia itu bebas melakukan sesuatu menurut kehendak dan kemahuannya sendiri. Maksudnya dia tidak kait langsung dengan Allah. Dan dia sangat menyimpan dengan sangat menyimpan salah dengan ayat Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kamu dan apa yang kamu buatkan, apa yang kamu lakukan. Apa yang kita buat, yang kita berkelip. Kadang-kadang kita tak sedar, 1 minit berapa kali kita berkelip? Berapa minit? Berapa kali seminit? Mungkin 32 kali. Yang 32 kali kita tak sedar bahawa itu adalah Allah yang buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Begitu juga daripada kita kecil sampai kita besar. Dalam ilmu akidah dia panggil harakatul qasriyah. Pergerakan paksaan yang kalau kita tidak fikir, kita tak tahu. Dulu aku baby, aku kecil, lepas tu aku besar. Boleh tak kita nak tak jadi besar sampai baby sampai bila-bila? Tak boleh, Allah buat jadi besar juga. Jadi pergerakan tu, walaupun baby ni, kita daripada kecil dulu tinggi ni, tinggi semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Semuanya pergerakan yang Allah buat dalam keadaan qasriyah, paksaan, yang kita tak boleh nak halang. Mesti kita semakin tinggi sampai satu tahap tinggi ni je 5 kaki 7 inci. Lepas tu semakin rendah, semakin rendah. Tak boleh kita nak halang semakin tinggi, tak boleh. Itu dia panggil harakatul qasriyah. Ya Allah Ta'ala buat, kalau kita tak fikir, kita tak sedar. Kuasa Allah. Jadi Qadariyah ni dia kata manusia bebas melakukan menurut kehendak dan kemahuannya sendiri. Macam fahaman liberal lah. Bebas, kita hidup ni sekali, jadi bebas. Itu bahaya. Lepas tu dia kata fahaman Qadariyah juga seterusnya percaya bahawa Tuhan tidak menentukan apa-apa takdir kepada Allah. Sedangkan Nabi jelas dalam hadis dia tentang qada dan qadar. Dalam mata Arba'in Imam Nawawi, hadis yang kedua, Nabi cerita tentang rukun iman, rukun Islam satu persatu. Jadi kalaulah dia kata tidak menentukan takdir, maksudnya dia menolak hadis tu. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ustaz yang mengajar mata Arba'in, hadis kedua. Ada seterusnya pengasahan tak payahlah. Kita terus pada mazhab Jabariyah. Jadi Qadariyah ni dia mengatakan ginilah paling senang. Allah bagi kepada kita kuasa. Kuasa ni maksudnya kekuatan lah. Kita boleh bergerak pergi mana-mana dengan kuasa tu. Allah lepaskan kuasa tu tanpa sedikit langsung berkait dengan Allah.
Maka dia memisahkan kuasa Allah dengan kuasa makhluk. Maksudnya kita ada kuasa, Allah ada kuasa. Faham tak? Jadi ada dua kuasa lain, iaitu satu kuasa Allah, yang kedua kuasa makhluk. Kuasa kita lah. Itu pendapat Qadariyah, pendapat yang salah. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, kita mesti wajib beriman bahawa kita boleh bergerak sekarang macam ni, angkat tangan, turun tangan. Ketika ini adalah kuasa yang diberi oleh Allah, maka kita boleh bergerak. Tapi bila-bila masa saja Allah boleh tarik kuasa tu, kita tak boleh buat apa-apa. Itu yang maksud dengan ayat wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah mencipta kamu, kita ni Allah cipta, dan apa yang kita buat, kita bergerak sebagainya, semua tu adalah ciptaan Allah juga. Daripada ayat Al-Quran macam tu, yang wajib kita beriman. Jadi Qadariyah ni tak, dia Allah bagi suatu kuasa, lepas tu kita bebas buat apa-apa. Maksudnya ada kuasa lain lagi, entah kuasa daripada mana yang menjadikan kita berkuasa. Itu salah. Sebab tu kita dalam hati kita, bila kita boleh buat sesuatu, kita kena bersyukur pada Allah. Ya Allah, aku bersyukur padamu, aku masih boleh bergerak, aku boleh masih buka Al-Quran lagi. Engkau beri pada aku kekuatan ini, ya Allah. Sebelum kau tarik, aku nak buatlah sebaik-baiknya dalam kehidupanku. Itu kita kena faham macam tu. Itu Qadariyah. Dan banyak lagi lah fahaman dia. Seterusnya Jabariyah. Jabariyah ni dia muncul di kota Kufah pada zaman kerajaan Bani Umayyah lagi, bukan Abbasiyah, Umayyah lagi. Ia diketuai oleh seorang yang berasal daripada Khurasan bernama Jaham bin Safwan, Jahm bin Safwan. Dan nama Jabariyah ini diambil daripada perkataan Al-Jabr, artinya paksa. Maksudnya orang Jabariyah ni, orang yang berfahaman Jabariyah ni, dia berfahaman bahawa semua apa yang berlaku pada kita ini semata-mata Allah semua. Kita buat maksiat pun Allah, itu bukan pilihan kita. Kita nak pergi berzina pun Allah, itu pahaman dia. Jadi semua dia sandar kepada Allah, tanpa dia tengok kepada pilihan dia. Maksudnya kalau dia nak buat benda yang tak elok, semua dia sandar kepada Allah. Itu tak betul. Masuk Isya. Itu penting kita memahami bab yang berkaitan dengan apa ni, akidah ni. Dan konsep sebab dia penting juga. Kadang-kadang kita nasihat anak kita, kita bagi satu pahaman yang salah daripada kecil lagi pada anak kita. Kita kata belajarlah adik ataupun kakak. Kalau kakak tak pandai, nanti besar nanti kakak nak jadi apa? Kakak jadi orang tak berjaya. Kita asbabkan perbuatan dengan natijah. Natijah ni keputusan hidup. Kita jadikan kalau kita usaha pasti kita berjaya, kalau kita tak berusaha pasti kita tak berjaya. Itu salah. Sebenarnya kejayaan dan semua sekali adalah Allah yang tentukan. Sepatutnya kita nasihat, wahai anakku, belajarlah bersungguh-sungguh kerana Allah. Mudah-mudahan dengan kamu belajar ni, Allah akan berikan kejayaan malu. Kita ingat dengan kita. Itu yang betul. Kalau kita sandarkan tak malas belajar, nanti besar tak berjaya, itu salah. Nanti bila anak kita belajar betul-betul, bila besar tak boleh jadi apa-apa. Ada yang belajar sampai peringkat PhD. Kat kampung saya ada PhD, tapi duduk kat rumah, tak ada kerja. Ada sampai master dan sebagainya. Tambah-tambah zaman kita sekarang, zaman apa ni, ada pelajar-pelajar universiti dan sebagainya, ada bachelor dan sebagainya, tak ada kerja apa. Itu salah. Anak kita pun marah kat kita. Ayah, kenapa saya belajar bersungguh-sungguh tak berjaya apa? Itu tanam akidah yang betul terpenting kepada anak-anak kita. Esok masuk azan lah. Tak boleh panjang sampai esok kerja. Nanti minggu-minggu depan tak datang, ustaz sana datang, tak ayah dia panjang sangat. Azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati wa salatul qa'imati wasilata wal fadilah wad darajatul 'aliyah wa anta maqam Kita sambung sikit sebelum kita solat untuk pemunian akidah Qadariyah. Lepas tu kita sambung Jabariyah nanti bulan depan lah insya-Allah. Dia Qadariyah ni satu perkara yang kita kena ingat, kita kena yakin bahawa kulli syai'in bi masyiatillah. Setiap apa yang berlaku ni adalah semuanya kehendak Allah. Dalam hidup kita. Kita tak kaya-kaya daripada muda sampai tua pun kehendak Allah. Kita kena faham macam tu. Itu step yang pertama. Ada step yang kedua, kehendak Allah ni, satu, dia menyamai kehendak kita. Contohnya kita nak apa, maka Allah memang nak sebagaimana kita nak, cuma meluluskan apa yang kita hendak itu terletak pada kehendak Allah yang hakiki. Contohnya kita nak pergi surau, okey, itu pun daripada kehendak Allah. Kalau tidak kehendak Allah, pasti tak berlaku sesuatu perkara. Kita kena ingat itu. Jangan kita ingat kalau Allah tak nak, tak jadi juga. Kalau Allah tak nak, pasti jadi juga. Kita fikir macam tu, salah. Setiap benda yang berlaku ni atas dasar Allah yang hendak. Contohnya kita nak mari ke surau, macam saya contoh tadilah, ke masjid kita. Memang Allah hendak. Dan datang ke sini, berlakunya daripada rumah kita datang ke surau, ke masjid kita ni, berlaku pun dengan kehendak dan izin Allah. Dan Allah bagi taufik dan melulus, dia panggil tanfiz,
Tanfiz ni maksudnya melulus pergerakan kita mari kat kat masjid kita. Tapi kalau kita nak, Allah tak izinkan, pasti tak berlaku. Dia macam tu. Kaedah kaedah memahami akidah dalam Al-Quran macam tu. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, takdir ni, kita kena faham bahawa takdir Allah ni ialah penentuan Allah terhadap sesuatu. Jadi kita kena banyak-banyak bersyukur. Apa saja yang Allah takdir pada kita, kita kena bersyukur. Sama ada kita kaya ke, kita miskin ke, kita cacat ke, dan sebagainya. Dan apa yang Allah takdir itu, itulah kemampuan yang Allah takdirkan jadi kepada kita. Ada pun peluang. Peluang untuk jadi yang terbaik di sisi Allah adalah sama. Ada sama-sama dia raja ke, dia agung ke, dia sultan ke, orang biasa ke, orang miskin ke, di sisi Allah sama. Maksudnya dia nak ibadat, tak ada siapa halang. Tapi di dunia ni dia tak sama. Takdir Allah tak sama. Sebab apa? Sebab apa takdir Allah di dunia ni tak sama? Ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang yang sangat kaya, ada orang sangat miskin. Sebab dalam keadaan tak sama tu, hikmatnya ialah Allah jadikan manusia ni saling perlu memerlu antara satu sama lain. Doktor perlu pada orang sakit perlu pada doktor, orang kaya perlu pada orang miskin. Perlu nak kerja apa semua. Takkan orang kaya. Kalau semua kaya macam mana? Tak jadi apa-apa. Tapi peluang untuk di sisi Allah di akhirat nanti adalah sama. Sama ada orang kaya, orang miskin, orang yang cacat dan sebagainya sama. Bahkan kelebihan ada masing-masing. Sebab itulah hadis syurga dulu saya pernah baca ke masjid kita. Nabi tengok di syurga ni ramai orang miskin. Ramai orang miskin. Jadi setakat itulah, insya-Allah bulan depan kita sambung mazhab Jabariyah. Jadi dengan kita belajar ilmu akidah ni, mudah-mudahan kita hidup di atas muka bumi ni kita tidak tersilap. Sebab bila kita tersilap di bumi, di atas muka bumi ni, sangat-sangat bahaya di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Jadi setakat itu saja. Ada pertanyaan tak? Takut saya bagi penerangan ni ada silap ke apa semua kadang-kadang. Tidak terhenti dengan sebab awwaluddin ma'rifatullah. Dia gini, kaedah penerimaan ibadat kan, awwaluddin ma'rifatullah ni dia, saya duk cari sebenarnya. Saya duk cari dalam hadis apa semua. Dia bila cari-cari rupanya dia tak ada hadis Nabi apa semua. Itu adalah kata-kata ulama ulama ilmu akidah lah, berdasarkan nas yang banyak daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, makalah terungkaplah awwaluddin ma'rifatullah. Dan saya memang betul lah, mengenal Allah ni ia adalah punca untuk Allah terima semua amal ibadat dia. Bila kita tidak kenal Allah, macam mana Allah nak terima ibadat kita? Sebab dia rukun untuk terima ibadat, kena Allah. Ada pun orang yang baru masuk Islam, dia beza. Kalimah tauhid ni kan, la ilaha illallah, dia pintu untuk Islam lah. Tiba-tiba dia meninggal, terus dia masuk syurga bagi orang yang mu'allaf, orang yang, tapi Islam ni dia ada tingkat-tingkat. Macam sekolah lah, ada darjah 1, darjah 2, darjah 3. Jadi maksudnya ilmu akidah ni kita kena belajar untuk mengenal Allah. Tapi bila kita belajar, tak semestinya kita jadi pandai. Sebab kewajipan kita belajar. Yang pandai tu urusan Allah. Yang jadi masalahnya kita tak datang belajar. Nak kenal Allah macam mana kalau kita tak datang belajar? Itulah sekadar yang saya boleh jawab. Tak ada. Cuma kenal Allah ni kewajipan lah. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu kenal. Fa'alam ni alimah, daripada alimah tahu. Fa'alam tahu, kenal. Kenal lah. Maksudnya dalam kebanyakan buku-buku akidah, dalil wajib kenal Allah itulah fa'alam annahu la ilaha illallah. Maksudnya kita kenal Allah. Dan kenal Allah ni kita kenal sifat-sifat dia.
Bukan kita kena macam kita. Sebab Allah ni dia zat dia tak berjirim dan tak berjising macam kita. Begitulah bang. Tak ada. Setakat itulah. Esok kerja Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna wa fahima Sulaiman fahimna fa fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal subhana wa tayra wa kunna fa'ilin ya rabb Muhammad ya rabb Muhammadin wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barak wa salam walhamdulillahi rabbil alamin.